Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kenalan dan biasa kita untuk beradab dalam kita bergaul. Jadi dimulakan dengan adab pergaulan dengan orang awam. Jika kamu bertemu dengan orang awam yang tak adab, asyik mengutuk orang, kita jauhkan. Sebab bila orang awam ini, kita tak kenal dia. Jadi kita tak tahu bagaimana apa yang dibincangkan. Jadi elok untuk kita jauhkan kalau kita mendengar mereka bercakap dengan bahasa-bahasa yang kasar. Yang keempat, jauhkan diri selalu bertemu dan berhajat kepada mereka. Kerana kita ulang lagi, kita berhajat hanya kerana kepada Allah Ta'ala. Dan yang kelima, mengingatkan kemungkaran yang mereka lakukan dengan lemah lembut dan memberi nasihat ketika ada harapan mereka boleh menerimanya. Jadi kalau kita ada melihat mereka bercakap perkara-perkara yang kasar, mengumpat orang, kalau kita rasa macam waktu sesuai, kita mungkin boleh menasihati mereka. Kemudian adab pergaulan dengan saudara atau teman. Yang ini adalah perkara yang kita sentiasa buat setiap hari daripada rumah sehingga ke tempat pejabat, kawan-kawan, sekolah, universiti, institusi pendidikan dan orang-orang kenalan di sekeliling kita. Pertamanya adalah tahu syarat-syarat bersahabat dan berkawan. Pertama sekali, kamu haruslah tahu syarat-syarat bersahabat dan berkawan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang benar-benar sesuai dijadikan saudara atau sahabat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dina khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Artinya, seseorang dilihat pada agama sahabatnya, maka salah seorang kamu hendaknya mengenal pasti siapakah yang menjadi sahabatnya. Riwayat Abu Daud dan juga Al-Tirmizi. Jadi bila sahabat ini melambangkan diri kita. Contoh, bila kita berkawan, kita bersahabat, kita akan ada geng. Selalu kita ada geng. Selalunya, orang akan judge kita by the gang yang kita join. Kalau kita join dengan geng-geng orang-orang soleh, selalu solat malam, selalu solat sunat, orang akan kata, dia ni mesti orang-orang yang solat sunat, orang-orang yang beramal soleh. Tapi kalau kita geng dengan orang-orang yang suka mencarut, mengumpat, orang akan fikir benda yang sama dengan kita. Sebab itu Rasulullah kata, lihat orang itu, tengok kepada siapa yang mereka sahabat. Jadi kita perlu mencari sahabat yang baik, yang sering menasihati rakan mereka dan bukan mereka yang sering mengadu domba, mengumpat kawan-kawan dan mengkritik sahaja. Jika kamu ingin mencari teman agar dia boleh menyertaimu dalam menuntut ilmu dan menjadi sahabatmu dalam urusan agama dan dunia, penuhi 5 hal berikut. Jadi dia kata, kalau kita nak cari kawan-kawan yang dikatakan baik ini, kelompok ini, tengok ciri-ciri ini. Pertama adalah akal. Ataupun kita kata cerdik. Jangan cari sahabat yang bodoh. Tiada kebaikan langsung dalam persahabatan bersama orang yang bodoh kerana pengakhirannya hanyalah permusuhan dan terputusnya hubungan. Sebaik-baik keadaannya ialah dia akan menyakitimu padahal niatnya memberi manfaat kepadamu. Musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Dia kata kat sini, baik kita pergi berkawan dengan musuh yang cerdik daripada kawan kita tetapi bodoh. Okey, sebab last-last nanti bila gaduh mengajuk, tak nak bercakap, lepas tu memburukkan diri kita. Sebab itu dekat dalam peribahasa Melayu ada banyak kata kawan makan kawan. Okey, depan baik tapi belakang dok kutuk kita. Itu adalah kita kata contoh-contoh kawan-kawan yang tidak cerdik. Okey. Ali radhiyallahu anhu berkata, jangan bersahabat dengan teman yang bodoh, hendaknya kamu betul-betul menghindarinya. Berapa banyak orang bodoh yang menghancurkan si penyabar ketika dia menjadi sahabatnya. Seseorang dinilai dengan orang lain apabila orang itu sentiasa mengikutinya seperti sepasang selipar yang sama. Apabila sebelah selipar itu sentiasa menurutinya, bagi sesuatu perkara dengan perkara yang lain mempunyai ukuran dan kemiripan. Bagi suatu hati dengan hati yang lain terdapat petunjuk ketika kedua-duanya bertemu. Jadi Ali radhiyallahu anhu, Ali adalah sahabat Nabi. Okey. Dia kata macam sahabat ini macam selipar.
Kalau yang ini pergi, yang kawan dia ikut. Sebab itu kita kena bersahabat dengan orang yang baik. Contoh, yang gaduhnya sahabat kita dengan si Polan ni. Tapi dengan kita-kita sekali kita pulaukan si Polan. Sebab apa? Sahabat kita suruh. Tak cerdik tu. That's why kenapa kita kena cari sahabat yang cerdik. Yang kedua, akhlak yang baik. Jangan bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya. Iaitu orang yang tidak boleh menahan diri ketika marah dan daripada nafsu syahwat. Sebab apa? Kalau kita tengoklah kes-kes jenayah dekat Malaysia inilah, kes bunuh ke, kes merompak ke, kes merogol ke, selalunya kadang-kadang diorang bukan buat seorang, diorang buat secara berjemaah. Okey? Siapa yang ikutnya adalah of course kawan-kawan atau sahabat dia. Takkanlah orang awam yang tiba-tiba, aku nak join sekali nak bunuh orang tu, aku nak join sekali nak merompak, aku join sekali nak merogol. Tak. Selalunya adalah sahabat. Mesti dia akan macam hasut kita. Jom kita buat macam ni, jom kita buat macam ni. Nampak tak? That's why kenapa kita perlu bersahabat dengan yang baik. Sebab kalau kita lihat, dalam institusi sosial, sahabat ataupun peer pressure adalah salah satu, kita kata, pengaruh yang paling kuat. Dan mungkin masa kita remaja dan usia dewasa, mungkin lebih kuat dia punya pengaruhnya daripada guru ataupun ibu bapa kita. Jadi sebab itu kita kena mencari sahabat yang baik. Jadi bila kita pergi kat tempat baru, kita mencuba untuk mencari sahabat yang baik, bukan sahabat yang popular. Okey? Sebab dikatakan selalu kita nak cari popular. Jadi kita cari sahabat yang popular. Tak, tetapi yang penting adalah cari orang yang akhlak baik dan dia akan membawa kita menjadi orang yang baik. Okey? Yang ketiga adalah cirinya adalah baik dan soleh. Jangan bersahabat dengan orang fasik yang melazimi dosa besar, kerana orang yang takutkan Allah tidak akan berbuat dosa besar terus-menerus. Sesiapa yang tidak takut kepada Allah, dia tidak berasa aman daripada kejahatannya. Sikapnya berubah-ubah menurut situasi dan kondisi. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya SAW dalam surah Al-Kahfi ayat 28, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Maksudnya, jangan mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami dan mengikuti hawa nafsunya. Orang itu benar-benar melampaui batas. Jadi Allah telah memberi amaran dalam surah Al-Kahfi ayat 28 bahawa dia kata orang-orang yang ni dimaksudkan adalah orang-orang yang lalai hatinya. Dan orang-orang ini telah melampaui batas. Maksudnya Allah memberi amaran yang keras kepada orang-orang yang sebegini. Jadi kita perlu hindar daripada bersahabat dengan orang yang fasik. Kerana perbuatan fasik dan maksiat dengan kerap akan menghilangkan rasa benci kepada maksiat daripada hatimu dan membuatnya remeh di matamu. Oleh sebab itu, perbuatan mengumpat menjadi remeh dalam hati-hati manusia kerana mereka suka melakukannya. That's why kalau kita kena nilai balik diri kita, kalau kita duduk dalam kumpulan yang setiap hari hanya mengumpat, mengutuk orang, kutuk bos, kutuk kawan-kawan, kita kena tengok balik. Adakah kita dalam kelompok yang betul? Jika kita sedar bahawa mereka ini memang menzalimi benda ini, setiap hari cerita-cerita benda yang sama, kita cuba jauhkan diri daripada kelompok ini dan kita cuba pergi dengan kelompok yang senyap, at least yang tak mengutuk. Oleh sebab itulah, jika mereka melihat cincin emas atau pakaian sutera yang dikenakan seorang fakih, nescaya mereka akan mengingkarinya dengan keras, padahal umpatan itu lebih berat daripadanya. Ciri yang keempat adalah dia tidak tamakkan dunia. Bergaul dengan orang yang tamakkan dunia ialah racun yang membunuh, kerana tabiat manusia diciptakan untuk meniru dan menuruti sesuatu. Jadi tak salahlah kita terpengaruh ni. Kita kata is man nature. Manusia punya nature, kita memang senang untuk dipengaruhi. Sebab itu kenapa kita perlu ada sahabat yang baik. Bahkan suatu tabiat boleh mencuri tabiat yang lain tanpa disedari oleh manusia. Kadang-kadang kita tak sedar pun. Bagaimana kita nak tahu bahawa kawan kita ini, dia tamak ke tak tamakkan dunia ni? Dalam harian dia dah cerita kat kita pasal duit, gaji, pangkat. Duit, gaji, pangkat setiap hari. Dia tak cerita langsung pasal ilmu ke, agama ke. Yang bila kita lepak dengan dia je, tak cerita pasal duit, cerita pasal pangkat. Lepas tu pasal beli rumah, beli kereta. Itu adalah antara ciri-ciri orang yang tamakkan dunia. Sebab kerana orang yang tak fikir pasal dunia, dia tak fikir pun pakai kereta apa, rumah besar ke kecil.
Yang kelima adalah jujur. Jangan bersahabat dengan orang yang selalu berbohong, kerana kamu boleh terjatuh dalam tipu dayanya. Dirinya umpama fata morgana yang mendekatkanmu dengan yang jauh dan menjauhkanmu dengan yang dekat. Jadi dikatakan kat sini, cari sahabat yang jujur. Kalau kawan kita sendiri pun tipu kita, buat apa lagi kita nak percayakan dia? Faham tak? Orang kepercayaan kita, dia tipu kita. Contoh kan? Depan kita cakap lain, depan orang lain cakap lain. So, kenapa kita nak bersahabat dengan orang yang sebegitu? Okey? Satu, dia tak jujur dengan kita. Kedua, of course bila kita tahu, kita sakit hati. Okey? So kalau bergaduh ke apa, maafkan dia, tetapi kita jangan bersahabat dengan dia. Kita bersahabat dengan orang yang lebih baik. Boleh jadi kamu tidak menemukan semua ciri-ciri ini pada mereka yang berada di pusat pengajian dan masjid. Maka kamu hendaklah melakukan salah satu daripada dua perkara berikut. Dia kata macam inilah. Kalau kita tak jumpa juga yang ada 5 ciri ini. Ciri apa? Kita ulang balik. Ciri pertama adalah akal, cerdik. Bukanlah mesti kawan orang yang pandai dapat nombor 1 setiap tahun. Tak, bukan itu maksudnya. Maksudnya orang yang pandai berfikir. Bukan hanya orang yang bodoh. Okay? Bodoh ini bukan melihat kepada tahap ilmu dia, tetapi dia ingat Allah, keilmuan dia, benda ni tahu betul, benda ni tahu salah. Kalau orang yang selalu dapat nombor 1 pun tetapi asyik mencuri, buat benda jahat, tak guna juga. Tak cerdik lah tu. Yang kedua, akhlaknya yang baik. Ketiga, baik dan soleh. Keempat, dia tidak tamakkan dunia. Dan kelima, orang yang jujur. Jadi kalau tak jumpa juga orang yang ada kelima-lima ciri ini, okay, apa Imam Ghazali kata? Pertama, kita boleh beruzlah dan mengasingkan diri kerana hal itu membuatkanmu selamat. Okay? Tak kisahlah, kadang-kadang orang panggil kita lonely person kan, duduk seorang, makan seorang. Tetapi daripada kita join diorang and mengumpat, mengutuk, mengeji, membuat dosa, baik kita duduk seorang-seorang, kita pun selamat. Yang kedua, bergaul dengan orang ramai melihat kepada ciri-ciri mereka dengan mengetahui bahawa saudaramu terbahagi pada 3. Okey. Pertama, saudara untuk akhiratmu, maka jangan perhatikan dirinya melainkan agamanya. Yang kedua, ada saudara untuk duniamu, maka jangan perhatikan pada dirinya melainkan akhlak yang baik. Dan saudara untuk bergaul mesra, maka jangan perhatikan pada dirinya melainkan keselamatan daripada kejahatan, fitnah dan keburukan. Dan manusia juga terbahagi kepada 3 jenis menurut Imam Ghazali. Dirinya ibarat makanan yang memang selalu diperlukan. Kalau kita tak berkawan, tak boleh juga. Okay? That's why orang kata kalau orang yang tidak bergaul dengan masyarakat, orang akan panggil the term of alienation, alien. Okay? Iaitu kita terasing dengan orang. Ya, betul. Dalam dunia ini kita tidak boleh hidup seseorang. Even kita sembahyang pun dianjurkan untuk kita sembahyang secara berjemaah. Maksudnya kita memang hidup secara bermasyarakat. By nature manusia hidup mesti ada kawan dan masyarakat, tak boleh hidup seorang. Okey. Dirinya ibarat ubat yang hanya diperlukan pada suatu waktu tertentu sahaja. Okey. Ada orang ni kawan yang kita perlu pada satu waktu sahaja. Contohlah kan, bila kita nak exam baru pergi kawan dengan orang yang baik ni. Sebab apa? Nak dapat markah tinggi. Kalau tak, kita pergi kawan dengan orang-orang yang tak cerdik ni. Benarlah apa yang baginda katakan, semoga selawat dan salam dilimpahkan ke atas Nabi kita SAW. Seandainya manusia meninggalkan apa yang mereka benci pada peribadi orang lain, nescaya adab mereka menjadi sempurna dan tidak memerlukan orang-orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Okey. Tugas yang kedua pula, meraihkan hak-hak persahabatan. Jadi bila kita bersahabat dengan kawan-kawan, ada hak-hak yang perlu kita patuhi. Seperti sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, masalul akhawaini masalul yadain taghsilu ihdahumal ukhra. Artinya, perumpamaan dua orang saudara adalah seperti sepasang tangan, salah satunya membersihkan yang lain. Maksudnya, kita bersahabat ini untuk saling membersihkan antara satu sama lain, bukan mengotorkan. Okey, itu yang benar. Kalau kita ada terasa macam kawan kita mengotorkan diri kita, jadi kita perlu cepat-cepat untuk kita elakkan daripada bersahabat dengan mereka. Nabi Muhammad SAW
pernah masuk ke dalam semak belukar lalu memetik 2 ranting kayu siwak. Salah satunya bengkok dan satu lagi lurus. Ketika itu baginda berada bersama seorang sahabatnya, lalu memberikan ranting yang lurus kepada sahabat tersebut dan memegang sendiri ranting yang bengkok. Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, kamu lebih berhak ke atas ranting yang lurus ini berbandingku." Lantas baginda SAW bersabda, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahar illa wa yus'alu an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala aw adha'ah." Artinya, tidak ada seseorang yang bersahabat dengan temannya walaupun seketika pada waktu siang, melainkan dia akan ditanya tentang persahabatan tersebut. Adakah dia telah menunaikan hak Allah Ta'ala di dalamnya atau mengabaikannya? Riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Sabda baginda lagi, "Mastahabasnani qattu ila wa kana ahabbuhuma ila Allah Ta'ala arfaqahuma bi sahabihi." Artinya, tiada 2 orang yang bersahabat melainkan orang yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Antara kedua-duanya ialah orang yang paling belas kasihan terhadap seseorang lagi. Saya kata macam inilah. Kalau kita jumpa sahabat yang dia sering melebihkan diri kita berbanding dia, itu adalah benar-benar sahabat yang sejati. Okay? Even Rasulullah pun, dia dengan sahabat. Rasulullah ni Nabi, Rasul. Tapi bila dia jumpa 2 kayu siwak, satu yang lebih sempurna, lurus, satu yang bengkok, dia bagi sahabat dia yang lebih baik. Kalau sahabat kita jenis selalu bagi kita yang lebih kurang baik, mungkin kita kena tengok balik. Sebenarnya ramai sahabat yang macam ni tau, yang ada yang macam ni, tapi kita kena cari sahaja. Kalau kita dah ada kawan yang memang suka lebihkan kita, bila kita ada masalah, dia bagi pinjam duit dia dulu. Okay? Bukan sahabat yang meminjam duit, sahabat yang memberi kita pinjam duit ketika kita susah. Itu adalah sahabat yang sejati. Ataupun bila dapat apa-apa benda, okay? Dia bagi kita dulu. Contoh bila nak makan, dia ajak kita makan, makanlah dulu. Itu adalah memang sahabat-sahabat yang sangat baik. Okay? Kalau dia ada 2 benda yang sama, satu untuk kita, satu untuk dia akan bagi kita yang lebih baik, lebih cantik. Itu adalah sahabat yang baik. Okay? InsyaAllah. Jadi adab-adab bersahabat. Okay? Untuk adab-adab bersahabat, pertama, mengutamakan sahabat dalam urusan harta. Jika tidak dapat, maka boleh memberikan lebihan hartanya ketika sahabat memerlukannya. Senang kata adalah sahabat yang tidak berkira. Yang kedua, segera menghulurkan bantuan untuk menunaikan keperluan tanpa perlu diminta. Nampak dia macam susah, kita bantu dia. Memang ada sahabat, kadang-kadang dia susah, dia tak nak cakap kat orang, dia senyap je. Contoh tak ada duit, dia tak makan. Kamu tak makan, aku tak lapar. Padahal dia tak makan daripada semalam lagi. Jadi kalau nampak kawan yang macam tu, kita tolong dia. Okay? Yang ketiga, menyimpan rahsia. Menyembunyikan aib dan tidak menyampaikan kritikan orang lain terhadap sahabat yang boleh menggores hatinya. Ini kadang-kadang susah kita nak jumpa sikit kan. Kita kata kawan makan kawan kan. Okey, aku simpan rahsia ni, tapi dia pergi cerita kat kawan lain. Okey, itu dia tak beramanah dan tidak beradab dalam bersahabat. Yang keempat, menyampaikan berita gembira yang menghiburkan hatinya, berbentuk pujian manusia terhadapnya, bercakap sesuatu yang baik ketika berbual dan tidak berbalah dengannya. Kalau ada orang puji dia, kita kata, tahu tak tadi, si tu kata kau ni pandai ya. Kita nak menggembirakan hati sahabat kita. Kalau kita duk cakap, kau tahu tak si Polan ni duk kutuk kau, dia kata kau ni dah pendek, huduh pula tu, bodoh pula tu kan. Kalau sahabat yang selalu cerita macam tu, mungkin dia sendiri ada rasa yang iri hati terhadap diri kawan-kawan tersebut. Kemudian memanggilnya dengan nama yang paling dia sukai, memuji kebaikannya yang diketahui. Walaupun orang katalah, betul lah, orang kata kadang sahabat rapat ni kita panggil dengan nama-nama yang kadang nama binatang, itik lah, ayam lah, pokok lah, jambu lah. Tetapi terbaik adalah kita panggil namanya yang juga merupakan sebuah doa. Okay, ni orang kita nama Muhammad panggil Mak, nama Abdullah panggil Dolah, nama Ibrahim panggil Hing. Senang kan orang kita kan. Nama panjang-panjang sedap-sedap panggil pendek je kan. Memanglah bagus rapat, tapi eloknya panggil nama penuh dia supaya kita berdoa juga kepada mereka. Kemudian memaafkan kesalahan dan kesilapannya, malah tidak mencacinya. Okay? Kalau dia ada tersilap dengan kita maafkan dia. Dan janganlah kita mengungkit kembali perkara tersebut. Yang ketujuh, mendoakannya di saat bersendirian, baik ketika dia masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sahabat sejati ni, dia doa kat kita, tetapi kita tak tahu. Okay?
Dia doa dekat ibu bapa dia, guru-guru dia, dan juga dia doa kepada sahabat dia. And yang lebih baik adalah dia doa tu dia baca, dia sebut nama sahabat dia. Okey? Tanpa perlu diminta. Kemudian tetap mengasihi ahli keluarga dan kaum kerabatnya setelah dia meninggal dunia. Walaupun sahabat kita meninggal, tetapi kita masih baik dengan keluarganya. Jadi ada satu perkara yang sangat baik jika kita bukan sahaja bersahabat dengan kawan kita, tetapi kita kenal dengan keluarga dia. Sebab itu kalau orang dulu-dulu bila berkawan dia kata, anak siapa tu? Kau dengan anak siapa tu? Sebab orang dulu dia amat menitik beratkan untuk mengenali keluarga sahabat kita. Dan segera bertindak meringankan bebannya dan tidak memberatkan dengan apa jua keperluan, lantas hatinya menjadi tenang daripada segala bebanan. Sedang kata macam inilah. Kawan ini untuk membuat kita hilang stres, bukannya membuat kita lebih stres. Kalau sahabat itu membuat kita lagi stres, itu mungkin ada masalah. Okey. Yang ke-10, menampakkan kegembiraan pada segala perkara yang menyukakan hatinya. Ke-11, memasukkan perasaan dalam hati sama seperti yang dizahirkan. Kemudian mula memberi salam kepadanya ketika bertemu. Okey, sentiasa memberi salam. Saya rasa ini alhamdulillah lah. Masyarakat kita amat permurah untuk memberi salam. Membantu ketika keluar dari tempat duduk dan mengeringinya ketika dia bangun. Okey, teman dia lah. Contoh macam orang Melayu dia agak beradab dalam hal-hal ini. Contoh bila orang sahabat kita nak balik, kita teman dia sampai dekat kereta. Alhamdulillah, itu perkara yang perlu kita teruskan. Dan dalam ketika dia sedang bercakap sehingga dia selesai, tidak mencelah ucapannya. Contoh dia nak tengah bercerita kan, kita jangan mencelah. Aku pun sama, jangan macam tu. Okey, biar dia habis cakap dulu. Tak kisahlah cerita betul, cerita gebang ke kan, biar dulu. Habis tu baru kita bercakap. Okey. Sesiapa yang tidak melayan saudaranya sama seperti layanan yang disukai terhadap diri sendiri, maka ukhuwahnya penuh dengan kepura-puraan. Persaudaraan tersebut menjadi bencana baginya dan dia akan terbeban di dunia dan di akhirat. Inilah adab-adabmu pada hak orang lain dan juga orang awam yang tidak dikenali dan hak para sahabat yang menjalinkan persaudaraan denganmu. Jadi kata dekat sini adalah kalau kita jumpa sahabat yang betul, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kita akan merasakan diri dan kepura-puraan. Contoh bila kita susah, tak ada orang nak bantu, kita duduk seorang. Itu mungkin sebab kita belum bertemu dengan sahabat yang sebenarnya. Dan subtopik terakhir untuk bab ini adalah mengenai adab-adab berkaul dengan kenalan ataupun kawan kita. Dia beza antara sahabat dengan kenalan. Sahabat ni adalah orang yang macam BFF kita lah. Beza kenalan dengan sahabat, kenalan is kawan kita yang ramai ini. But sahabat is our BFF, best friend forever kan. Okay. Jadi dengan kawan-kawan pula, bagaimana pula? Pertama, jangan melihat ke arah kelebihan dunia. Sama je sebenarnya dia punya syarah ini. Okay. Pertama kita kena berkawan. Jangan kita nak berkawan dengan dia sebab dia kaya. Jangan kita nak berkawan dengan dia sebab dia bawa kereta besar. Jangan kita nak berkawan dengan dia sebab dia ada pangkat datuk. Jangan nak kawan dengan dia sebab dia CEO. Kalau orang ni kawan kita tetapi kerja cleaner, kerja kerani, tak nak kawan. Itu adalah perkara yang tidak beradab. Jangan juga sama sekali menjual agamamu kepada mereka demi mendapatkan habuan dunia daripada mereka. Tiada orang yang melakukan sedemikian, mereka akan menjadi rendah di mata mereka, kemudian tidak mendapat sebarang habuan daripada mereka. Okey? Itu jangan kita menjual agama lah. Okey? Jual agama ni macam mana? Okey? Dia kata macam ni lah. Aku nak pergi Mekah, aku doakan kau, tapi kau bayarlah aku sikit 100. Itu adalah kita menjual agama. Kemudian apabila mereka memusuhimu, jangan membalasnya dengan permusuhan kerana kamu tidak mampu bersabar untuk menimpakan hal yang sama ke atas mereka. Akhirnya dalam tindakan tersebut agamamu hilang dan kamu hanya akan berasa penat sepanjang bersama dengan mereka. Dia macam ni lah. Kalau orang nak bermusuh dengan kita jangan balas. Okey? Kita relax je, tenang je. Sebab apa? Kalau orang bermusuh dengan kita pun balas balik benda yang sama, kita akan stres. Okey? Dan benda tu tak akan settle. Tapi kalau contoh, dia bermusuh dengan kita kan, kita buat lalu je kan. Biarlah, aku maafkan je dia. Dia nak kata apa, katalah. Of course, orang yang memusuhi kita tu pula yang akan stres. Kenapa dia macam relax je, aku cakap macam tu, aku kutuk dia, aku peli dia. Dia relax je sebab apa? Nampak tak? Last-last orang tu yang akan stres dan dia akan stop permusuhan. Tetapi kalau kita membalas, orang tu dia akan lagi trigger tau. Dia ada juga macam issues of psikologi dekat sini tau. Bila kita buat benda tak baik ke orang, kita nak orang tu balas ataupun terasa.
Kalau orang tu tak layan, orang tu pula yang akan jadi stres, last dia akan stop. Okey. Dan jangan bergembira apabila mereka menghormatimu, menyanjungimu secara berhadapan dan mempamerkan belas kasih mereka kepadamu. Jangan kamu mencari orang yang jurul kepada sikap ini, mungkin kamu hanya menyumpai 1 daripada 100 sahaja. Jangan letak harapan supaya pandangan mereka terhadapmu semuanya sama. Jangan hairan jika mereka mencacimu di belakang dan jangan pula kamu menjadi marah. Senang kata macam inilah. Bila kita berkawan, kita sudah ada expectation. Orang itu mungkin akan puji kita, dia mungkin akan kutuk kita, dia mungkin akan cakap belakang dengan kita. Jadi sebelum kita berkawan, kita dah kena ready benda-benda ni. Okey? Bila kita ready, bila benda ini berlaku dan selalu benda ni akan berlaku. Tak kisahlah kita baik mana sekalipun, of course ada orang akan kata kepada diri kita. Jadi bila benda ini berlaku, kita dah expect benda ini dan apa yang kita perlu buat adalah kita maafkan mereka dan kita jangan menghiraukan mereka dan jangan pula membalas balik. Okey? Dalam berkawan, tak kisahlah daripada sekolah, universiti, tempat kerja, even di masjid sekalipun, benda ini berlaku. Jadi kita kena expect bahawa benda ini akan ada. Jika kamu meminta bantuan seseorang lalu dia menunaikannya, maka bersyukurlah kepada Allah dan ucap terima kasih kepadanya. Jika orang itu tidak dapat membantumu, jangan pula mencelanya dan menghebohkan kekurangannya lantas perkara tersebut boleh menimbulkan permusuhan. Ini pun ada satu perangai orang. Dia minta tolong. Contoh, dia nak bayar yuran, tak ada duit. Pinjamlah aku 100. Kawan ni tak nak bantu dia. Lepas tu apa dia buat? Dia pergi cerita kat orang lain. Tahu tak orang ni kedekut gila, aku minta 100 pun dia tak bagi. Padahal dalam time aku tengah susah. Okey? Satu benda lah, bila kita berkawan ini, kita jangan terlalu have high expectation. Okey, selalunya orang akan kecewa bila ada high expectation. Ni kita belum berkawan lagi tak ada expectation dah. Kalau aku kawan dengan dia, aku joinkan kawan ni, nanti mesti aku popular, aku boleh pergi shopping dengan diorang, aku boleh nampak macam cool dengan diorang. Nampak tak? Even nawaitu kita pun dah salah. Jadi bila expectation itu tidak berlaku, kita akan kecewa. Okay? So, kita nilai balik benda tersebut. Sebab selalu kat mana-mana lah, terutamanya kita lihat kepada anak-anak remaja kita yang selalu mencari identiti diri. Okay? Dan mereka berkawan untuk menjadi popular, nampak hebat. Jadi benda ini kita perlu ajar kepada anak-anak kita. Kemudian, jangan sesekali menasihati seseorang daripada kalangan mereka sebelum memerhatikan tanda-tanda penerimaan pada dirinya terlebih dahulu. Bila kita nak menegur kawan-kawan juga, kita kena tengok dulu mood dia. Mood dia okey ke tak? Kalau dia tengah marah, muka merah, mata, telinga keluar asap kan, kita nak tegur dia kan, lagilah dia marah. Okay? Even kita nak menegur orang pun, tengok dulu. Nampak dia macam tenang-tenang sikit, dia dah cool down, baru kita menasihati dengan cara yang baik. Okay? Namun, ketika kamu lihat mereka bersikap buruk, maka serahkan kepada Allah. Kalau kita tegur tetapi dia kutuk kita juga macam-macam, okay, kita dah menjalankan tanggungjawab kita untuk menegur mereka. Okay? Jadi yang lepas itu kita terserah kepada Allah Ta'ala je lah. Dan ketahuilah Allah Ta'ala tidak menjadikan mereka mampu menguasaimu dengan kejahatan tersebut melainkan dengan sebab dosamu yang lalu. Jadi kalau kita terikut dengan kejahatan mereka, bukanlah sebab Allah yang buat tetapi kerana diri kita sendiri. Berjaga-jaga semasa bergaul dengan ahli fiqh pada satu zaman terutamanya mereka yang bergelumang dalam permasalahan khilafiyah terhadapnya. Okay? Waspada dengan mereka kerana mereka sentiasa menanti sesuatu yang akan membinasakanmu. Ini ditegur mengenai permasalahan khilafiyah kan. Isu perbezaan pendapat yang juga berlaku bukan saja dekat negara luar tapi juga di Malaysia. Okay? Kerana perbezaan pandangan kita bergaduh. Okay? Orang ni Aswaja, orang ni Wahabi, orang ni Syiah, orang tu kan. Jadi kadang-kadang hal ini, contoh kan, mereka berbahas untuk bergaduh. Okey, sebenarnya perbezaan pendapat ini adalah perkara yang baik sebab kita boleh dengar 2-3 pendapat dan kita boleh berbincang, okey, beristihad, beranalisis mana yang lebih baik. Okey, tetapi bila kita datang nak bincang tu dengan niat kita nak gaduh, sebab itu pergaduhan berjadi.
Okey. Jadi benda-benda ini sebenarnya perlu dibincang oleh ahli-ahli mereka sahaja. Okey. Dan mungkin autoriti agama di Malaysia boleh menjadi orang tengah dan kita dapat mengeluarkan fatwa-fatwa yang baik dekat Malaysia. Tetapi kalau memang dia punya tajuk pun, okey, kumpulan ini versus kumpulan ni, nampak tak, tajuk pun dah kita kata nampak untuk kepada permusuhan. Itu adalah sesuatu yang kita perlu elakkan. Jadi kalau kita lihat dekat sini, ini adalah antara adab-adab untuk kita berkawan. Okey. Jadi perkara-perkara lain seperti biasalah, bila bercakap dengan mereka kena cakap dengan tenang, bicaramu teratur, jangan cakap laju sangat, jangan cakap kuat sangat, jangan cakap slow sangat pun tak boleh juga. Okey. Ni ada kawan suara cakap pun macam nak marah kan. Kau pergi mana? Padahal kita cakap, tapi mungkin budaya dia macam tu, tetapi bila cakap berkawan, kita tak tahu, mungkin kawan kita ni sangat-sangat sensitif kan. Dengar kita cakap kasar tu mengajuk kan. Walaupun budaya berbeza, tetapi kita kena adjust melihat kepada kenalan kita. Jadi kita sentiasa perlu berlemah lembut dengan diri mereka. Okey. Jadi ketahuilah bahawa hal tersebut sama sekali tidak membuatmu hidupmu seksa. Okey. Jadi maksudnya dekat sini adalah dia habiskan mengenai adab-adab berkawan lah. Okey. Jadi kita kena nilai balik adab-adab yang berkawan. Saya tak baca habis sebab ini adalah perkara yang biasa. Okey. Jadi kesimpulannya macam inilah. Bila kita bersahabat, kita berkawan, pertama kita cari kawan-kawan yang baik, yang soleh, yang akhlak dia baik. Tak kisahlah dekat sekolah ke, dekat universiti ke, tempat kerja ke. Jangan cari kawan sebab kita nak popular, sebab kita nak naik gaji, okey, ataupun sebab kita nak nampak hebat di mata orang. Okey, sebab yang kita cari adalah untuk keredaan Allah Taala. Okey. Kemudian sentiasa berlemah lembut dengan kawan-kawan. Dan paling penting is kita kena expect bila kita berkawan, tak kisahlah kawan kita tu baik macam mana pun dengan kita perlu expect mungkin ada percentage yang dia akan tikam kita. Bukan kita nak fikir buruk, tetapi jangan kita fikir dia ni kawan aku yang paling baik, dia takkan buat macam ni punya. Kita jangan fikir macam tu sebab orang ni ada banyak dia punya nafsu, hasad, seperti kita bincang dalam bab-bab sebelum inilah. Okey. Jadi alhamdulillah lah kita sudah habiskan 12 CD kita untuk kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Alhamdulillah kita habis dalam 12 minggu. Yang ni pun baru dalam sebenarnya tak panjang pun, 150 muka je sebenarnya. Itu pun ambil masa 12 minggu kan. Kalau dekat universiti ni kita dah habis 1 sem dah ni. Okey. Tapi alhamdulillah sebab itu saya memilih kitab yang lebih nipis supaya kita boleh menghatamkan kitab ini. Kadang-kadang kita terus masuk Ihya Ulumuddin kan yang sampai 6 jilid kan. Satu jilid tu dah 300-400 page kan. Darat 4, darat 5 kan. Setahun pun belum tentu habis satu jilid. Jadi sebab kita nak keberkatan Imam Ghazali, dan ini juga adalah kitab yang dipanggil sebagai Bidayatul Hidayah jalan menuju petunjuk. Itu adalah kitab amalan untuk kita bermula. Jadi kalau tuan dan puan nak ingin faham lebih lanjut, boleh kita buka kitab Ihya Ulumuddin. Okey. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang bagi mengikuti kelas ini selama 12 minggu, dan alhamdulillah kita sudah khatamkan kitab ini. Okey. Jadi sesiapa yang terlepas bolehlah melihat kepada Facebook Yayasan Usul Indonesia untuk siri-siri yang lepas. Kita ada 12 siri, dan insya-Allah Yayasan Usul Indonesia juga akan meneruskan pengajian kitab-kitab lain dan juga daurah-daurah khas untuk penonton-penonton semua. Jadi sekadar itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.